Okay, hai semua. Hari ini saya akan buat tutorial untuk membuat ketupat. Sebelum tu, saya nak cerita sikit pasal ketupat. Ada 3 jenis ketupat yang selalu kita jumpa. Pertama sekali, ketupat bawang macam ni. Okay, dia tak petak, bawah dia macam flat sikit. And kita panggil dia ketupat bawang sebab bentuk dia macam bawang. Kedua ialah ketupat sate. Ketupat ni yang paling saya suka sebab bentuk dia kemas dan isi padu dia besar. Satu lagi ketupat sate juga, tapi yang ni memang saya panggil sate kecil sebab isi padu dia sikit. Kau tengok dia nipis sikit compare dengan yang ni. Okey. Dan yang ni biasanya orang buat untuk berniaga. Kita panggil dia ketupat sate sebab dia selalu kita jumpa dekat kedai sate. Dijual sekali dengan sate. So orang selalu guna untuk jual sebab isi padu dia kecil. Okey, bahan-bahan untuk membuat ketupat ialah daun kelapa. Okey, nak cerita sikit pasal daun kelapa. Daun kelapa ada 3 bahagian. Bahagian ni kita panggil bahagian kepala. Bahagian tengah ni kita panggil bahagian badan. Dan yang hujung ni kita panggil bahagian ekor. Okey. Bahagian daun kelapa ni biasanya dia ada banyak saiz. Ada yang kecil, ada yang besar. Biasanya kalau daun kelapa yang besar, hasil dia ialah ketupat yang besar macam ni. Okey. Tapi kalau daun kelapa tu kecil, daun yang hujung-hujung, hasil dia ketupat yang kecil lah. Macam ni. Okey. Okey, step pertama kita potong daun kelapa. Guna jari ya. Jangan guna pisau sebab kalau guna pisau nanti daun kita tak cantik. Dan pastikan potongan kita tu kedua-dua daun kelapa ni akan jadi sama saiz. Kalau tak sama saiz, hasil dia nanti ketupat kita akan jadi panjang. Dia tak segi empat tepat tapi dia akan jadi panjang. Okey. Okey, step yang pertama, pegang tangan kanan, pegang daun ketupat macam ni. Okey. Lilitkan dekat 3 jari banyak 3 kali. So ada 3 lilitan, 1 2 3. Okey. Kemudian tangan kiri pula, bahagian kepala dekat atas, yang tangan kanan bahagian kepala dekat bawah, dan tangan kiri bahagian kepala dekat atas. Sama, lilitkan 3 lilitan. So kita ada 1 2 3. Okey. Lepas tu ambil lilitan yang pertama dekat tangan kanan tadi, masukkan ke atas tangan kiri, lilitan pertama tangan kiri. Okey, macam tu. Kemudian sulamkan ke bawah lilitan yang kedua dekat tangan kiri. Okey, jadi macam tu. Okey, kemudian ambil lilitan kedua pula, kita masukkan ke bawah dan ke atas lilitan kedua tangan kiri. Dan yang terakhir sekali, lilitan ketiga, kita start dengan bawah kan. So yang ni kita letak ke atas lilitan pertama, and then baru masukkan ke bawah. Okey. So kita dapat macam ni. Kita nampak ada 2 garisan yang menegak, 3 garisan yang melintang kan. So kita nak ada 3 yang menegak, 3 yang
melintang. So kita ada satu lagi lilitan kat tangan kiri ni belum digunakan. So kita kalau macam ni, yang ni melintang ni dekat bawah, yang menegak ke bahagian dekat bahagian atas. So yang ni kita masukkan ke bawah, sulam ke atas dan ke bawah semula. So kita dah dapat 3 menegak, 3 melintang. So pegang macam ni, pegang dalam keadaan macam ni, kemudian pusingkan. Pastikan anda dapat bahagian macam ni. Okey, ini adalah struktur asas dalam membuat ketupat. Nak buat apa-apa ketupat pun, inilah struktur asas dia. So kita akan memula daripada sini. Kita boleh jadi ketupat bawang, ataupun ketupat sate, ataupun ketupat sate yang kecil tu. Okey. Okey, struktur asas ni kita ada kepala di bahagian kiri dan kanan. Kita ada ekor bersilang dekat atas. Okey. So untuk buat ketupat sate, ambil bahagian ekor yang ini, ya, yang dari kiri ke kanan ni. Belitkan dia dekat ekor yang lagi satu. Okey. Macam tu. And then masukkan ke bawah lilitan yang ni. Okey, so kita lilit secara berselang-seli supaya kedua-dua ekor ni akan pergi ke bahagian bawah ni. Okey. So yang ni dah atas, so yang ni ke bawah. Kemudian yang ni pula. So kita sulam secara berselang-seli. Selepas ekor ni, next ialah kepala dia yang ni. Masukkan ke sini. Okay, so sekarang kepala ni dah sampai ke sini. Ekor yang sini tadi dah sampai ke sini. So kita dah settle bahagian yang ni. Okay. Sekarang ni kita nak buat bahagian yang sini pula. Sama macam tadi. Ekor ni, untuk yang ni kita kena pusingkan ke sini. Okey, pusingkan ketupat tadi. Bahagian ekor kena lilitkan bahagian kepala ni sebelum masukkan ke bawah ni. Macam tu. Masukkan ke bawah ni pula, berselang-seli sampai dia bertemu ekor yang lagi satu. Okey. Sekarang kita dah jumpa ekor yang lagi satu. Okey. Yang berikutnya ialah yang terakhir sekali, kepala yang ni kita masukkan ke sini. Dah jadi ketupat. So yang berikutnya ialah kekemasan. Okey. Okey, bahagian kekemasan ialah bahagian yang paling senang sekali. Okey, first sekali kita tengok bahagian kepala ni. Okey, yang ni dah cukup panjang. Okey, yang ni tak cukup panjang. First sekali kita pastikan bahagian kepala kita cukup panjang untuk nanti kita nak masak supaya dia tak tercabut. So, yang ni kita tak cukup panjang. So, kita cari bahagian mana yang kita boleh tarik supaya dia boleh dipanjangkan. So, sini. So, untuk bahagian kemasan ni, kita just rapikan je kita punya sarung ketupat supaya dia tak longgar. Okey. Okey, sekarang ni kepala yang ni pun dah cukup panjang. Okey. Kemudian daripada kepala yang ni, kita cari bahagian mana yang tak cukup rapi lagi supaya kita boleh rapikan dia.
dan memandangkan kepala dah cukup panjang. So kita tarik ke bahagian ekor pula. Okey, daripada kepala yang ni pula, ataupun nak senang, carilah mana-mana bahagian yang macam terkeluar sikit macam ni. So kita tarik supaya kalau boleh dia pergi ke bahagian ekor lah. Kita tarik ke bahagian ekor supaya ekor panjang tak apa, kepala cukup panjang tu je. Okey. Okey, yang ni nampak, yang ni bahagian yang ni macam terlebih kan. So kita tarik dia, sebab kalau kita tarik ke sini dia akan pergi ke bahagian kepala. So kita tarik dia ke bahagian ekor. Okey, dah siap dah ketupat sate. Udang tak payah letak.